21 Februari yang lalu, bekalan vaksin COVID-19 telah tiba di Malaysia yang mana memberi sinar baharu kepada rakyat Malaysia. Pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan 2020 menggariskan 80% rakyat Malaysia akan mendapat suntikan secara percuma. Namun, wujud persoalan, adakah vaksin ini selamat untuk wanita mengandung? Ya, kadang-kadang kita tengok berita pun kadang-kadang kita pun keliru juga. Mana yang satu betul, mana yang salah, kita pun belum faham kan. Dia cakap tunggulah tengok macam mana. Kadang nanti kita boleh daftar dia orang. Kadang-kadang orang mengandung tak boleh pakai juga vaksin ini kan. Bagi susu orang anak yang bagi kita tengok TV dalam, bukan kita baca masalah dalam TV pun dia ada kata, dalam berita dia kata orang mengandung dengan orang yang bagi susu tak boleh kena vaksin itu kan. Dia tunggu kan, bukan kita cari lain tempat. Dalam TV pun dia kasih tahu macam ni pandangan kan. Habis kita boleh apa boleh, kita pun nak ikut juga apa yang, sebab saya menantu dua-dua pun bagi susu baru beranak. Tunggu pun dapat doktor. Tengoklah insya-Allah. Macam mana pun kita percaya dengan Allah, sebab Allah yang turun ujian tu Allah yang kasih baik kan. Insya-Allah tengoklah macam mana. Ya dah daftar dah. Ada daftar macam ibu mengandung. Yang saya tahulah pada inilah yang mengatakan memang tak boleh untuk dapat vaksin. So yang macam yang tak ada apa-apa masalah tu bolehlah daftar vaksin. Macam saya dah daftar, cuma orang cakap kita tunggu untuk dapat macam call ke email ke yang mengatakan kita dah boleh pergi inilah klinik untuk cucuk vaksin. First saya akan tanya pandangan doktor dulu lah, apa yang orang kata kalau saya ambil vaksin ni apa yang boleh terjadi pada saya. So kita tak akan ambil mudah lah benda tu. Takut juga orang kata apa-apa kan. Sebab so kalau boleh, mungkin untuk ibu mengandung tu kena tanya dulu betul-betul kalau apa akan jadi, apa-apa semua. Tapi mungkin ada juga bagus kot, tapi mungkin ada yang tak bagus. Tapi kalau kita yang orang sihat ni mungkin patutlah buat untuk keselamatan kita kan. Berdasarkan soalan lazim dalam aplikasi MySejahtera, ibu mengandung adalah golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti. Namun ada yang mengatakan golongan ini juga tidak layak untuk menerima suntikan vaksin. Jadi, apakah inisiatif lain yang boleh dilakukan supaya mereka dilindungi? Dan kita tahu orang yang mengandung memang banyak risiko banding dengan orang yang tak mengandung. Contohnya kita tahu sebabkan daya tahan dia memang lemah masa dia mengandung. Jadi penyakit yang serius, contohnya bila dapat jangkitan COVID, dia lebih serius daripada orang yang tak pregnant. Mungkin kena masuk ICU, kena pakai ventilator, tu lebih tinggi. Dan kesan dia kalau pada kehamilan, contoh dia kalau salah ini jangkitan virus, dia boleh menyebabkan kelahiran peramatang. Itu yang kita tahu. Apa-apa kesan COVID kepada kehamilan ialah dia akan menyebabkan serius dari segi symptoms. Kita tahu vaksin tujuan asalnya untuk memberi perlindungan. Doesn't matter lah dia daripada company ni, tapi asalnya untuk perlindungan. Jadi kita tahu kalau kita ambil vaksin, kita harap dia memberi perlindungan pada orang yang mengambilnya. Right. Tapi masalah sekarang ni kebersanannya, sama dia boleh melindungi kita, tu yang banyak masalah. Some jenama ni dia kata dia boleh protection 90%, ada jenama ni 50%, ada jenama ni antara 50%. Itu yang kita tak tahu, pasal sini masih awal lagi. Kita tahu kita orang yang hamil, kita tak akan boleh buat ujian haji untuk mereka. Jadi apa yang data-data yang kita ada adalah data-data daripada orang yang mengandung, mengalami masalah COVID, kita bagi. Ini yang data yang kita masih tunggu. Mana kalau kita nak dapat latar lengkap, kena tunggu lagi 4-5 tahun pada sekarang. Mana kesan dia, apa jadi pesan pada ibu dia. Yang paling teruk kesan pada baby yang jangka masa panjang, kami really tak tahu. Kena tunggu. Because banyakkan kajian vaksin makan masa sampai 10 tahun baru pasti yang dia selamat. Harap kita tak ada pilihan lain. Pasal nak tunggu apa banyak mana dia boleh melindungi, sama mana dia boleh benar-benar beri perlindungan pada kita, itu susah suka nak jawab pasal data yang ada terlampau limited, tanpa sikit sangat. Mungkin masih dalam
5-10 tahun baru kita tahu pasti sama ada vaksin ini berjaya dan kita tahu kesan sampingannya. Terutama pada bayi yang kalau ibu yang mengambil bayi tadi mungkin dalam 10 tahun mungkin dia ada masalah, kita lagi tak tahu. Jarak amnya kalau nak membagi pemberian vaksin, katalah vaksin itu selamat, selalunya vaksin keselamat ikut kan kita boleh bagi bila masa. Okey, dah bagi sakit puan, kami selalunya kalau nak selamat untuk semester pertama kami tak bagi, itu masa itu pembentukan embrio kami lebih kata lebih baik jangan. Okey, masuk trimester kedua dah boleh dah, masa baby dah terbentuk sepenuhnya. Jadi kalau trimester ketiga lagi selamatlah. Okey, tapi ingat kalau kita bagi awal, kita harap antibody boleh dikeluarkan dalam masa sebulan pada itu. Right? Dan kita tak tahu berapa lama ni melindungi ibu. Okey, kalau kita bagi lambat pula, mungkin ibu dah dapat COVID dan baby lambat pula mungkin dia tak dapat perlindungan daripada antibody ibu dia. Jadi bagi saya dia kalau dia perlu dibagi mungkin masuk semester kedua dah boleh dibagi selamat dah. Mana frontliner tadi dah tak ada pilihan, dia duduk frontline, pasal ambil lah. Tak nak bagi apa lagi kita nak buat, nak cegah kan. Saya pada ni kalau orang yang mungkin bukan frontliner yang kita syorkan sekarang ni, tunggu dulu dan tunggulah. Kecuali kalau kita ada wave yang ketiga, keempat besok lagi dahsyat, tak ada choice, ambil jugalah. So how safe vaksin sekarang? Safe. Safe sebab kami tahu dia safe. Jadi ada kata boleh gunakan safety untuk virus lain kepada COVID, kami tak pasti. Memandangkan masih belum ada jawapan yang tuntas dari pihak berwajib, apa yang boleh dilakukan sementara ini hanyalah mematuhi SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya Zahir Sofia melaporkan untuk Sumber Kini.